لا حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم آمين الكرام شؤون الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم أسأل الله Bismillahirrahmanirrahim. Sunat-sunat yang dituntut sebelum masuk pada sembahyang untuk menyempurnakan lagi sembahyang. Dia ada benda yang disunatkan, sama ada sebelum, sedang dan selepas. Sunat yang dituntut sebelum daripada sembahyang, dan adalah sunat yang dituntut dahulu daripada masuk kepada sembahyang, iaitu bang, ini azan. Dan juga iqamah. Dan ada sunat yang dituntut. Jadi azan dia ada dua. Satu, azan tu lis-salah. Satu lagi azan li waktu salah. Ya. Azan li salah mana azan kerana sembahyang. Satu lagi azan kerana li waktu salah, kerana waktu sembahyang. Kalau azan kerana waktu sembahyang, bermakna bila masuk waktu kita azan. Kalau dah lepas lama tak payah azan. Ya, qamat saja. Tapi satu pendapat lagi dalam Ashbah wa Nazair, dia kata azan tu lis-salah, azan kena semayang. Bermakna kalau kita semayang lewat setengah jam, boleh azan, kita tak salah. Tapi jangan azan kat masjid lah, pening orang lah. 10 orang ke 10 orang kerja azan, punya azan antara Zuhur dengan Asar 15 kali azan. Mahmud ya, azan sendiri je lah. Tu kalau sekiranya pendapat yang mengatakan azan lis-salah, azan kerana nak semayang, yang 5 waktu tu. Jadi kita pun azan lah kalau kita semayang, walaupun sudah kejauh sikit daripada waktu tadi. Adapun kalau pendapat mengatakan azan li waktu salah, azan tu adalah untuk menandakan masuk waktu semayang, maka kita azan pada awal waktu je. Kalau dah tengah tak payah azan, kita qamat sajalah. Dan iaitulah menyahaja pada tempat yang ada sutrahnya, seperti jidar. Ini dia antara sunat lagi. Sunat menyahaja mana kita sengajakan cari nak sembahyang tempat yang ada sutrah, mana penghadang. Ya, sutrah tu mana penghadang. Yang baik dia dinding, kemudian tiang, kata tiang tongkat, kalau tongkat sejadah, sejadah guris. Dalam hadis disebut gitu. Mana dia ambil sutrah, mana penghadang. Ya, seperti dipanggil jidar, dinding. Ini pangkat lebih tinggi. Kita sembahyang kita tengok dinding tu tak itu. Jarak dia ialah antara tumit kita dengan dinding tu jangan lebih 3 hasta. Ya, apabila cukup jarak dia tadi, tiba-tiba ada orang degil dia lalu ke depan, kita tahan dia. Dia lawan, kita tolak dia, tiba-tiba dia jatuh. Jatuh mati katak ni. Mati katak dalam hukum Islam tak ada kena kisah apa tu. Besar tu. Ayyakifa armah, sana mana kau harifan, mana kau berhenti 40 tahun terlebih baik, Nabi SAW kata. Ya, orang semayang dah cukup syarat ada sutra, tiba-tiba kita nak pergi lalu juga, lebih baik kau mau berhenti. Itu maksudnya besar. Ada pun orang yang tidak mengikut akan syarat sutra, ataupun tak ada sutra. Tengah masjid semayang, dia duduk tengah-tengah, padahal depan tu dia kosong ni kan, di tengah. Itu kalau orang melintah pun tak ada apa tu. Sebab itu salah dia, itu silap dia. Tahu dia semayang di tengah-tengah pintu, orang nak lalu semayang. Itu orang melintah pun tak apa. Itu sebab salah dia, taksir, cuai dia. Patut dia kena cari sutra. Baik, itu yang pertama. Atau dinding, ataupun tiang. Mana tiang sepatan, cuma jangan hadap tepat. Kita menghadap, kalau tiang tu kita menghadap sebelah kanan sikit lagi bahu kita, ataupun belakang. Sebab takut dia tasyabbul lil kufar, nanti orang kata sama macam kafir sembah
Tiang sembah batu pula tadi. Jadi elak, jangan tepat. Itu sunat. Atau satu yang tinggi 2/3 hasta. Ya, 2/3. Mana satu hasta? Kita ambil 2/3. Jadi 2/3 hasta kita lebih kurang dalam sekaki ya. Atau dihamparkan sejadah. Manakala tak ada, baru kita hampar sejadah. Atau diguris di hadapannya, dia guriskan lain di depan tu. Kalau sekiranya tak ada sejadah, semua tu dikira daripada mana? Daripada tumitnya hingga kadar 3 hasta ke hadapan dia. Dan ada satu daripada sutra itu antaranya, dan satu jangan lebih daripada kadar 3 hasta. Ya, makna kita dengan tumit. Itu sutra pertama dengan kedua, kedua dan ketiga jangan lebih tumit. Sebab kalau kita tengok dia orang garis tu elok tu, tak lebih daripada 3 hasta. Cuma masalah yang biasa berlaku, imam pada setengah-setengah tempat dia tengok dia jauh ke depan sangat. Ya, dia bentang dia kapit besar tu jauh sangat, kadang dah pergi sampai 5-6 hasta dah dengan tumit saf pertama. Maka itu batal ataupun dipanggil apa, luput fadilat jamaah, rugi. Penat lagi di masjid, buat syaitan nakal gitu. Dan dalam masjid dia akal ni gitu. Sebab tak mengaji fiqah, atau dah mengaji buat tak berhenti, itu masalah juga. Ya, tumit imam dengan tumit saf pertama jangan lebih 3 hasta. Tumit saf pertama dengan tumit kedua pun jangan lebih 3 hasta. Ya, kalau lebih maka syarat sutra tu luput. Bila luput dan sutra maka luput pahala jemaah, rugi. Tetapi jangan dijadikan berhadapan, ada banyak. Tetapi jangan dijadikan berhadapan pada muka sesuatu. Jangan kita hadap tepat dengan dinding tu. Jangan. Tetapi dijadikan sebelah kanan atau kirinya. Kalau tiang, kalau tembok tak boleh, tak ada. Gitu je. Kalau tiang tu menghadap, kita kanan ke belaki ataupun belaki. Jangan hadap tepat. Itu kata jangan berhadap tepat. Mana jangan dijadikan berhadap, mana berhadap tepat daripada mukanya. Kemudian perkara-perkara yang makruh pula di dalam sembahyang. Dan yang makruh, apa makna makruh? Ma yusabu ala tarki wa la yu'aqabu ala fi'li. Barang yang diberi pahala bila kita tinggalkan dan tidak diazab kalau kita kerjakan. Ya, kita tanpa peringkat kena azab. Kalau haram maknanya yusabu ala tarki wa yu'aqabu ala fi'li. Diberi pahala bila kita tinggal dan diazab bila kita buat. Kalau wajib ma yusabu ala fi'li wa yu'aqabu ala tarki. Diberi pahala besar bila kita lakukan dan diazab bila kita tinggal. Sekarang makruh pada sembahyang itu amat banyak. Setengah daripadanya berpaling ke kanan atau ke kiri. Tengah sembahyang toleh kanan dan toleh kiri. Di mazhab Syafi'i kita yang elok ialah pandang tempat sujud. Ya, sembahyang tempat sujud, tempat orang lacak, orang pijak, kat situlah kita hantarkan dahi kita. Ya, itu membawa rasa tawaduk dan menghinakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Atau melihat ke langit, sembahyang pandang langit. Langit ada, dia pandang langit-langit. Dia pandang ke atas ke bawah. Maksudnya apa? Berikan tumpuan. Demikian itu dipanggil permainan syaitan, taswirul syayatin. Ya, mainan syaitan supaya kita tidak memberikan tumpuan ya dalam salat tadi. Rukuk di makruh pada jemaah kurang, pada sembahyang kurang. Dan selain padanya menutup mulut dengan umpama kain, ya, melainkan dia menguap. Ketika menguap tu ditutup. Sekarang tutup bagian tu kan ada emas. Atau kalau ada gharat lain dengan ulama tu tak apa. Ya, itu setengah ulama dia kerah kata tak boleh buka sembahyang tu. Ya. Sini ada tutup tak boleh. Makruh lah, tak sampai bengkak haram. Maka sunat ditutup mulut dengan tangan kalau sekiranya menguap.
ia bersangat turun tutup. Nampak je nunggu pula. Kerana disebut pada hadis, apabila menguap seorang kamu, maka hendaklah memegang dengan tangannya akan mulut. Mana tutup mulut, maka bahasan syaitan masuk pada mulutnya. Dan setengah daripadanya menyingkapkan rambut. Menyingkap makna menghuraikan rambutnya atau kainnya kerana ditegah pada hadis. Dan dimaafkan pada perempuan tiada mengapa ia sembahyang dengan sanggulnya, boleh, atau dengan jalin rambutnya, tocang itu, kerana kesukaran atasnya membukakan sanggul tadi. Dan setengah daripadanya makruh ialah berludah. Tengah sembahyang tu dia berludah di hadapan makruh. Kalau nak berludah di belakang, ya. Contohnya kalau kita biasanya kalau apa, bersembahyang, dia ada makna apa? Ada makna siam. Sembahyang ada makna puasa. Sembahyang ada makna haji, ya. Orang haji Mekah, Kaabah, mana tawaf. Maka dalam sembahyang ada kontak juga dengan Kaabah, kiblat gitu. Itu ada panggil, ada keserupaan. Kalau puasa pula ada badan sembahyang tak boleh makan. Kalau makan batal sembahyang. Maka masuk daripada makna makan. Kalau batal puasa, apa dia? Sengaja daripada batal puasa, kita makan dengan sengaja. Jadi bila dalam sembahyang, benda tu tak boleh. Jadi ada makna puasa di situ. Mana tadi? Dan setengah daripada makruh berludah. Tu. Nah, cerita tadi apa puasa? Kita kalau batuk kan, kadang-kadang kahak keluar kan, yang keras tu. Itu kalau telan batal puasa tu. Dan semayang pun juga. Dia mesti batuk kelengkang-kelengkung, dia keluar seketul-seketul. Dari makhraj, kita tengok makhraj ha tak bertitik. Kalau kita wakafkan, nak cari makhraj, wakaf dengan hamzah. Panggil pangkal. Bila dia batuk je, kahak terkeluar masuk dalam mulut, maka dia kena buang. Ya, kalau dia nak berludah tak boleh bawa kain. Semayang bawa lah tawul, apa nama tu, sapu tangan. Bila kata terkeluar tu, ambil tekak je, ambil masuk mulut gitu. Masuk dalam kocik, tak batal sebab dia tak najis. Ya, kalau kita telan batal puasa tu juga. Sebab had zahir bagi puasa dengan had zahir bagi apa, mandi ambil semayang lain. Kalau had zahir, kita ambil wudu, kita rapat mulut, yang mana luar ni pipi mulut, itu panggil zahir. Dalam tak wajib basuh, dia kira batin. Tapi kalau buat puasa, zahir dia kat dalam tu kira zahir. Bagi kalau makanan yang terkeluar tadi, atau kahak ni, kalau kita masuk luar, dia kena buang. Kalau telan balik, jawab dia batal. Kalau batal puasa dan semayang ada makna puasa, batal semayang ke. Tu maksudnya. Jika nak berludah, di beludah mana? Kiri. Ataupun mana di bawah. Jangan diludah di depan tu boleh. Dan jika bukan masjid sekalipun, ada pun jika dalam masjid, maka itu haram dia berludah dalam masjid. Kerana disebut pada hadis, berludah dalam masjid itu dipanggil khati'ah. Khati'ah mana satu kesalahan. Yang kafaratnya tanam. Dulu itu menandakan masjid dulu di semayang atas pasir kan. Jadi bila berludah atas pasir, ambil tambun je kamus. Jangan kita pula gang atas kapit tu buat pasir lah kan. Ya, kenapa tu buat pasir? Anda beramal dengan hadis sahih. Awak tengok dia. Yang ambil pasir pula tutup itu. Ambil satu apa? Atau kapit dengan pasir lah. Dia dulu semayang atas pasir. Dan setengah daripadanya bertelekan pada pinggangnya kerana ditegah pada hadis. Setengah daripadanya telekan pada pinggangnya. Ya, dia telekan pada pinggang kerana apa? Ditegah pada hadis. Mandi larang. Dan kena menyerupa dengan orang yang takabur. Sembahyang cekap pinggang tu kan? Dan juga serupa dengan syaitan. Dan demikian tu ahli neraka, apabila mengambil kesenangan dia kerjakan demikian. Ahli neraka kena azab kan, dia bakar tu, dia ambil kesenangan, meleding kejap, pegang tangan macam tu. Jangan tiru ni, tu makruh. Dan sembahyang cekap pinggang lah. Dan setengah daripadanya merendahkan kepalanya daripada belakangnya pada rokok. Dia rokok,
yang terelok kasafwatin wahidah, seperti papan sekeping. Kita rokok tu kan, Allah pakai tunduk, seolah macam papan sekeping, mana 90 darjah. Dia jangan pergi bawah sangat. Macam kita potong spring pula, mengebi ke bawah. Itu makruh. Atau mana setengah daripadanya merendahkan kepala daripada belakang. Bila tu? Pada rokok. Ya, bila semayang dah berdiri, dia pun rokok, Allahu Akbar. Maka naklah dia buat seperti papan sekeping masing pun. Itu lebih kurang lah, takriban. Bukan nak logo, nak ukur lah, agak. Dia kalau makna terlampau tunduk ke bawah, itu dikatakan makruh. Dan setengah daripadanya ia semayang serta berkendak berhadas. Ya, dia rasa nak buang air kecil atau air besar, pergi selesaikan dulu selama waktu tu masih panjang lah. Bahkan dia ada tadafu' lil hadas, dia bertolak-tolak semayang, dia ingat sakit perut dia kan, akhirnya tak cacat khusyuk yang merupakan matlamat sembahyang. Sama ada ia dengan buang air kecil atau besar atau angin, maka sunat ia selesaikan daripadanya, kemudian dia semayang selama belum picik waktu. Hendaklah semayang seterusnya. Tapi kalau picik waktu, rasa nak buang air kecil, tengok waktu tinggal 2 minit lagi, ini kau masuk tanda kan habis kau, orang dah bang waktu lain. Ketika itu boleh dia cepat-cepat ambil yang wajib je lah, kan tak boleh tahan maknanya. Dan demikian lagi makruh sembahyang di hadapan makanan atau minuman yang ingin ia kepadanya. Kalau dia tadi dah kenyang perut, tengok makan tak ada siapa, itu tak ada hal, baik sembahyang dulu. Tapi kalau dia lapar misalnya, pergi satu negara bukan negara Islam, nak cari kedai makan Islam yang payah lagi. Akhir 3 hari tak jumpa. Tengok kedai babi banyak. Jadi maknanya tak boleh nak makan. Tiba-tiba malam tu, nampak pula ada kedai orang Muslim punya buka. Nampak-nampak macam nak tutup kan. Pergi makan dulu. Ya. Itu bertembung. Lama kan dia semayang, dia ingat kedai tutup kan. Kacau je. Jadi rakaat pun lupa kan. Mana kalau begitu keadaan, dia sangat masyakkah, dia teringat sangat kena makan, waktu pun panjang lagi, selesaikan dulu. Sebab ada kita ijazatama al-asya wal isya quddimal asya. Bila bertembung asya mana makan malam, isya waktu isya. Sedangkan dia ni lapar sangat ni, boleh terganggu semayang kalau dia tak makan ni kan. Bagi quddimal asya, didahulukan makan. Pergi makan dululah. Waktu pun masih panjang lagi kan. Jadi maknanya bukan makan terlebih besar daripada semayang. Supaya kita makan, jangan ada gangguan dalam semayang, maksudnya. Bergangguan kita betul-betul hati kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi makruh makan menghadap semayang dalam keadaan dia di hidangan makanan tadi dan minuman. Yang mana sifat dia ingin ia kepadanya, kalau dia tak ingin tak apa. Ya, kerana sebut dalam hadis, tiada sembahyang di hadapan makanan. Jadi sembahyang artinya tiada sembahyang yang kamil, mana yang sempurna. Yang mana mesti ada gangguan kan. Teringat makan. Itu maknanya selesai dulu. Cuma syarat kalau waktu panjang lagi lah. Dan setengah daripadanya sembahyang di hammam. Kalau hammam itu burung pati. Kalau hammam dengan tasydid hammam, itu tempat mandi air panas. Ya. Dan pada tempat jurang bukit dan tengah jalan, tengah highway langgur kereta melambung. Dan tempat buang air, tempat buang tahi, tempat nyembah berhala, tempat-tempat ada gangguan. Kalau berhala syaitan banyak itu kan. Tempat buang tahi gangguan bau. Di semayang tempat tu buang aja, bau habis pening kepala semayang. Hammam tempat mandi panas. Jadi maknanya tempat-tempat tu mengganggu banyak. Bila mengganggu, elak dia, maka dia makruhkan kita semayang di situ. Dan setengah daripada sembahyang pada tempat perhimpunan unta. Untuk belunggu kami semayang tu, tendang unta nyanyi. Dan pada perjiratan, mana kubur, sama ada dibongkar atau tiada. Sama ada kubur tu balik-balik bongkar atau belum bongkar lagi. Ya, tetapi jika dibongkar tak dapat, tiada, dilapik. Dan jika tiada, maka tiada sah mayang. Kalau kubur tu dibongkar, bermakna dah bercampur dengan najis mayat. Jadi kita semayang kena ada lapik. Kalau tidak, tak sah mayang. Ya, sebab tu kalau kita tengok dulu-dulu kalau semayang kat atas kubur kan, kalau di Kelantan banyak lah. Kelantan, apa lagi, Patani,
Kalau nak jumpa ulama besar hari kematian tuan guru, orang kata kawan-kawan ni pun negara negeri turun ni sama mengaji Mekah apa semua kan. Bila kadang 2 hari 3 hari dia datang ziarah lagi semayang tak kubur. Bila semayang kita tengok dia akan buka kasut dia pijak atas kasut. Mana kita pijak atas kasut kita tidak menanggung. Kalau pakai kasut mana kita menanggung kasut. Kasut pula ada najis, hukum dia menanggung benda yang dia najis batal semayang, ya. Itu maksudnya. Lepas tu kalau kita semayang ada cecak bawah atau ada najis, kita lapik kita semayang tu tak apa, sah. Ya, jangan dia tak nak bersentuh atau menanggung. Najis ni jangan sentuh, jangan tanggung. Boleh. Kalau membetuli tak apa. Ya. Kalau emas tak apa kan. Laki-laki yang haram pakai. Ya. Ada pun dia bawa emas tu letak dalam koci dia tak apa. Ya. Ada setengah berlaku dia tu emas. Dia belajar mana ustaz belajar. Dia kata tanggung emas ni tak sah mayang. Dia pun keluar emas dia duduk sebelah. Dia pun salam, emas pun wassalam tu. Besar tengok mana emas tak ada. Rupa orang dah tarik. Dia tak kat luar, orang terik habis jawab. Ya, bawa emas dalam koci tak apa orang lelaki, sebab emas bukan benda najis. Ya, cuma pakai. Pakai tu perempuan boleh, lelaki tak ada benar tu je. Ya. Jadi tanggung tak apa, tu beza antara alhamlu tanggung, al-lubsu pakai. Orang tak panggil pakai emas kau dalam koci. Orang pakai emas pakai mana dalam koci? Bukan pakai panggil, pakai kat tangan, ya, kat leher. Maka lelaki-lelaki tak ada benar, perempuan tak apa, itu pakaian khas panggil, ya. Dan demikian lagi makruh sembahyang di hadapan makan habis. Dan setengah daripadanya sembahyang di hammam, tempat mandi air panas. Dan setengah daripadanya sembahyang pada tempat perhimpunan unta dan penjiratan. Kalau dibongkar wajib dia kena alas. Dan demikian lagi ujung. Makruh sembahyang pada kanisah. Apa kanisah? Tempat ibadat Yahudi. Ya. Dan bi'ah. Bi'ah tu apa dia? Tempat ibadat Nasara. Mana puak Kristian dan puak Yahudi. Atau di huab sami, bukan huab sami dah, huab sami Tok Chow ni itu Buddha punya untuk kong. Maka sekalian itu makruh semayang pada bab gangguan. Dalam tu tengok tempat apa, tempat berhala, tempat apa, tempat gangguan syaitan banyak, tempat berkumpul situ. Itu di antara perkara-perkara yang dimakruhkan. Semayang sah, tapi makruh warna kurang pahala lah. Kemudian sunat yang patut dikerjakan sesudah sembahyang. Wallah.